Kasut dia tu, kasut isteri kita tu, saiz berapa? Ingat. Saiz 8 ke, saiz 9 ke, saiz 7 ke. Ingat saiz kasut. Kita pun macam tu pada Nabi SAW. Sepatutnya kita malu kepada orang-orang Yahudi. Pasal apa? Sebab orang Yahudi kenal Nabi lebih daripada kenal anak-anak dia. Dia baca kitab Taurat tu, dia baca, dia kaji, dia ingat Nabi tu macam mana. Dia ingat Nabi ni macam Nabi ni tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Nabi ni tak hitam sangat, tak putih sangat, sedang-sedang. Nabi ni nak kata gemuk sangat pun tak, nak kata kuih sangat pun tak. Tapi Nabi ni dia tak boroi. Itu yang paling penting sekali. Pasal apa? Bila air mandi Nabi itu jatuh ke bawah, terus turun ke kaki, tak melekat di perut. Kita ni tuan-tuan, kalau mandi, apa sebab tegur saya lah, confirm punya tak turun ke perutnya, memang melekat kat perut. Sampai macam tu orang Yahudi yang kenal Nabi SAW. Tapi kenapa orang Yahudi tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Nabi, tak masuk ke Islam? Sebab mereka ingat Nabi ini daripada kalangan mereka. Itu sepatutnya kita malu. Kita ni bertuah sebab kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni menganut agama Islam. Sepatutnya kita kenal Nabi sebiji-sebiji. Kita kenal cara hidup Nabi ni macam mana. Kalau kata lepas ni kan minta, kalau ustaz mengajar, katalah saya tengok ada satu ustaz tadi yang famous dalam Radio Perak, Ustaz Hamid Harji. Ustaz minta, ustaz boleh tak ajar kami satu kitab nama dia Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya ulang balik kitab tu, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang dikarang oleh almarhum Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab ni menceritakan Nabi ni sebiji-sebiji macam mana. Anas bin Malik cerita, Abu Hurairah cerita, sahabat-sahabat lain cerita Nabi ni macam mana. Nabi ni kalau bertutur macam mana. Nabi bertutur ni dia tak laju sangat. Okay. Dia bercakap tu sepatah-sepatah, tapi tak adalah sepatah dia macam ni. Pada hari ini saya nak makan chapati. Tak adalah macam tu tuan-tuan. Nabi bercakap itu tidak ropoh tuan-tuan. Nabi bercakap itu terang dan jelas maksud dia tuan-tuan. Itu Nabi SAW ni kalau dengan isteri cukup baik. Tak pernah tinggi suara, tak pernah teh tarik satu. Yang ni mama rumah. Tak ada tuan-tuan. Nabi kalau panggil Aisyah tu, Nabi panggil lembut. Ya Humairah. Apa makna Humairah? Wahai isteriku yang putih kemerah-merahan. Kan? Apa salahnya kita suami walaupun kita dah kata orang dah 50 dan 60, panggillah darling, my dear, ayah. Apa salahnya? Jangan belakang kalau panggil pula. Paknya dapat tebiat nak mati ke? Apa salahnya lepas ni panggil abang kan? Panggil abang tu. Kalau boleh lembutkan macam mula-mula kahwin, lembutkan. Bang. Betul sedekah je bang. Kan? Sebab Nabi SAW dengan isteri dalam rumah tangga begitulah. Memang bukanlah lembut tu. Maksudnya tidak kasar. Ini kalau isteri panggil tu, bang, apa? Nak apa? Tak faham ke saya dia sibuk? Saya tak buat kerja ni. Kena lembut, kan? Ya, dengan isteri kita lembut, dengan anak kita, dengan anak-anak lembut. Nabi SAW selalu peluk, selalu cium anak-anak dan cucu-cucu baginda. Kita macam mana? Pernah tak kita cium? Kita peluk. Anak tu dah besar tu kita peluk. Kita cium pipi dia. Tapi tuan-tuan jaga, kalau cucu perempuan dan anak dara jangan dicium pula pipi ke, kan seti pula lawan tu ke. Tak maaf, dia izin. Kan pening pula lah tu. Jangan, kena faham juga. Kalau belum akil balik, kita boleh cium di pipi dia, tak apa. Kalau dah akil balik, tak usah payahlah kita nak cium dia nak cium kita, tak payah. Cukup sekadar hubungan yang mesra. Siapa? Cucu atuk. Itu dia Nabi SAW.
minta Ustaz Hafid tolong ajar kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nabi SAW ni macam mana menghormati tetamu. Kan? Macam mana Nabi SAW menghormati Halimatus Sa'diyah. Nabi ambil selendang Nabi, Nabi bentang, Nabi ajak Halimah duduk sama dengan Nabi. Sebab hormat, walaupun bukan ibu kandung, tapi ibu susu dia. Ibu susu macam ibu sendiri, duduk sekali. Mak, kalau kata mak dia, sebab bukan mak sendiri lah. Ibu apa khabar? Ibu sihat? Nabi macam tu sekali. Macam-macam dah cerita. Kan? Nabi ni kalau makan dengan Aisyah suap ke mulut Nabi. Dia cerita ni banyak dengar orang. Aisyah suap ke mulut Nabi. Bang, sedap tak? Nabi terasa tak berapa sedap. Ada masin sikit lah, biasalah budak-budak. Saya tanyalah kakak anak akak sekarang ni, yang sekolah menengah ni, lulus masak apa? Boleh masak gulai? Boleh masak korma? Boleh masak pejeri? Boleh masak gulai? Boleh masak kari? Boleh. Kadang-kadang goreng telur pun tak dapat. Usia 10, 11, 12 tahun memang macam tu lah. Maka Nabi tak nak jatuhkan air muka Aisyah, tak nak bagi Aisyah masam muka. Nabi kata sedap. Sedap, alhamdulillah. Nabi pula suapkan ke mulut Aisyah pula. Abang suap pula kat mulut Aisyah suap. Dia tak ada, dia panggil, dia ceritalah kan. Suap. Saya nak tanya tuan-tuan puan, ada tak lagi kita suap menyuap ni? Ya ke? Iya kan suap menyuap ni? Kalau dekat kenduri tu tolak-tolak. Abang ni malu nak kita kat rumah ni, happy birthday ni kan, happy birthday ni, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi ibu, selamat hari jadi. Cik, potong ayah nak suap kat mak, belum mak ni nak suap. Mak berkata, ish, mana ada lagi, tak ada dah. Tapi Nabi Aisyah boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat? Tak, suap je lah. Kan? Apa salahnya? Nak malu apa depan anak? Depan anak lainlah kalau di depan kamera. Depan kamera memanglah malu, satu melayar boleh tengok. Kan? Ini kemesraan yang Nabi gambarkan dalam rumah tangga Nabi SAW. Akhlak Nabi itu. Sebab apa Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ulama tafsir kata akhlak Nabi itu lebih tinggi daripada akhlak manusia. Akhlak manusia, akhlak kita ni, kalau kita rasa kita punya akhlak dah tinggi sangat, tinggi lagi akhlak Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi ini ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi itu, keadaan Nabi itu macam mana? Nabi bila lahirnya al-yatim. Kita baca tadi, Cik Bahar baca, walamma tamma min hamlihi syahran ala mashhuril aqwalil marwiyah. Bila kandungan Aminah, iaitu Nabi SAW dalam perut Aminah ni usia 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Wafatlah di kota Madinah Al-Munawwarah bapa Nabi Abdullah. Nabi lahir je, yang kita sambut hari ni, Nabi lahir sudah hilang, sudah tiada bapa, sudah jadi anak yatim. Alam yajid ka yatiman fa'awa. Tidakkah engkau dulu wahai Muhammad yatim, maka Allah Ta'ala didik, Allah Ta'ala asuh, Allah Ta'ala bimbing Nabi SAW. Bila Allah Ta'ala yang didik, Allah Ta'ala yang asuh, maknanya Nabi ni tak ikut siapa pun. Nabi ikut Allah SWT. Suatu akhlak Nabi itu sempurna. Jadi kita nak akhlak kita jadi baik, kita ikut akhlak Nabi SAW. Saya tengok tema kita, persefahaman asas perpaduan umat. Nabi SAW sayang pada sahabat semua, tak pilih, tak ada pilih, tak ada. Nabi sayang Ali lebih daripada Waqar.
Ataupun Nabi sayang Abu Bakar lebih daripada Uthman. Tidak, sama rata. Nabi sayang pada semua sahabat. Nabi tak pilih-pilih. Yang Nabi sebutkan sahabat-sahabat ni ada kelebihan dia. Kata Nabi SAW, kalaulah iman Sayyidina Abu Bakar ni sebelah sini, iman seluruh manusia Muslim di sebelah sini, ditimbang, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Itu pujian Nabi pada Abu Bakar. Pujian Nabi pada Umar pula, kalaulah ada Nabi selepas aku, kata Nabi SAW, maka Umar lah orang itu. Umar lah Nabi selepas aku. Nampak? Nabi puji Umar. Ya. Osman pula Nabi puji sebab Sayyidina Osman ni kahwin dengan dua anak Nabi SAW. Sayyidina Ali pula Nabi puji pula, kalau aku ini gedung ilmu, Ali itu adalah pintunya. Nampak? Maknanya semua sahabat ada kelebihan di sisi Nabi SAW. Yang kita pula, kita kena macam tu tuan-tuan. Ya? Kita kena bersama. Kita kena, jangan kita pandang orang ni lebih, orang tu kurang, orang tu tak baik, orang tu baik. Kita kena sama. Ada sikit-sikit tu kita tepi dulu. Cuba kita tiru orang bukan Islam. Kita tiru orang Cina. Orang Cina dia sama. Kalau dia pergi tokong dia sama. Semua, ini tokong kami punya, ini tokong Cina punya. Semua orang Cina boleh masuk. Kan? Mak tak kira lah dia kiri ke, dia kanan ke, dia putih ke, dia biru ke, macam mana ke, dia sama. Kita orang Islam kena buat macam tu. Bila kita masuk masjid, semua sama. Sebab Allah Ta'ala kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan Nabi sebut, alaikum bil jamaah. Atas kamulah berjamaah. Kita sama-sama tuan-tuan. Kan? Sama-sama mengimarahkan masjid, sama-sama sayang cinta Nabi, sama-sama bahagia dunia akhirat. Sama-sama kita. Takkan kita je nak masuk syurga, orang lain nak masuk syurga. Sama-sama. Takkanlah tuan-tuan dia nak masuk syurga, perempuan nak masuk syurga, semua nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada persefahaman. Apa makna persefahaman? Kata Syekh Abdul Qadir Audah dalam satu kitab dia, kata Syekh Abdul Qadir, kita sepakat dalam benda yang kita boleh sepakat. Apa yang kita boleh sepakat? Sembahyang jamaah sama-sama di masjid, kita boleh sepakat. Tadi mazhaban tadi saya tengok semua boleh sepakat. Yang muda, yang tua, yang kecil, yang besar, yang kanak-kanak, yang remaja, yang retua pun ada. Retua pun ada kat pakai spek mata. Bila larut malam tarakucah. Ya, kan? Dia punya spek mata tu dahsyat, nasib baik. Kalau boleh join kami, yang ni kami bawa selawat. Apa dia? Selawat larut malam in the middle of the night. Semua boleh sepakat, itu kata sepahaman tadi. Kita sepakat dalam benda yang kita boleh sepakat. Kita sepakat lah. Sembahyang jemaah sama-sama. Kita buat program maulid ni sama-sama, satu kampung ni sama-sama. Berarak sama-sama. Kan? Pemudanya, belianya, remajanya, retuanya. Kan? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua sama. Kita buat maulid pun sama-sama. Kita bermasyarakat pun sama-sama. Sama-sama gotong royong, sama-sama buat kenduri.